Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini kita berjumpa lagi sekali dalam satu lagi rancangan kisah seram di Markas Puaka. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan di intro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, malam ni saya ada 3 cerita yang saya nak kongsikan dengan anda semua dan ini adalah kisah yang pertama. Alright, kisah yang pertama ni, okay, cerita ni orang kata tak ada macam tokok tambah, okay, ataupun cerita olok-olok, bukan. Dan ini adalah cerita kejadian sebenar ataupun kejadian realiti daripada awal apa yang terjadi sampailah ke penghujung cerita ni. Dan cerita ni diceritakan ataupun disampaikan oleh ibu kepada Yati yang menceritakan tentang nenek dia ni lah. Okay? Mak Yati ni kita bagi nama sebagai Bibah, dan nenek dia ni kita bagi sebagai Nek Wan. Senang kita nak ingat kan. Okey, Bibah ni ataupun mak pada Yati ni, Bibah, dia adalah anak kelahiran negeri Perak. Dan kisah ni terjadi dekat kampung diorang ni dekat Perak lah. Jadi pada awal itu semua macam berjalan lancar, macam tak ada masalah dekat situ. Dan Nek Wan pula disahkan mengandung oleh si bidan. Dan Bibah dan juga kakak-kakak dia dah tak sabarlah nak menunggu adik dia ni. Sehinggalah pada satu hari ini, Nek Wan pergi berjumpa balik dengan bidan kampung sebab Nek Wan rasa badan dia ni macam makin lama makin lenguh. Makin lenguh, sengal-sengal, bahu semua sakit-sakit. Jadi pada waktu tu, Nek Wan ada bagi tahu pada Tok Wan dia ataupun pada husband dia, mengatakan yang dia pernah bermimpi. Bermimpi bersalin tapi dia bersalin 2 orang. Cumanya satu tu rupa macam biasa, lagi satu tu rupa dia hitam dan bersisik. Jadi Tok Wan pun cakap lah, yang kau ni macam mimpi macam-macam, mimpi permukaan ni kau penat ni aku rasa. Kan? Yelah, pergi menogeh sana-sini. Orang zaman dulu, jadi si Tok Wan ni pula orang kata sekadar pemandu teksi je lah. Memang jarang sekali ada kat rumah, itu pun kalau katakan ada waktu cuti, barulah ada kat rumah. Jadi kalau katakanlah Tok Wan ni pergi bawa teksi dan sebagainya, petang-petang, senja, baru sampai rumah. Jadi bila Nek Wan dengar apa benda kata husband dia ni, dia macam, ya kan je lah. Jadi, si Nek Wan ni pergilah jumpa dekat bidan, bagi tahu apa masalah dia. Kan? Apa masalah dia sebenarnya, kenapa dia mimpi benda bukan-bukan dan sebagainya. Si bidan ni pun periksalah si Nek Wan ni. Dia sentuh, dia urut pelan-pelan. Mula-mula dia urut dekat perut. Dia urut. Tapi masa dia urut dekat perut tu, muka dia macam pelik tau. Muka dia macam runsing sikit, kenapa kan. Dan masa tengah-tengah dia urut perut Nek Wan ni, Nek Wan tu kita bagi nama dia sebagai Azizah lah. Dia kata, Zah, aku rasa kau mengandung kembar ni. Tapi pada awal aku periksa perut kau ni, Zah, rasa macam tak ada tanda-tanda mengandung kembar pun. Perut kau pun ni kecil, nampak kecil semacam je. Tak ada pula rasa macam kembar ke apa. Tapi ni bila aku pegang kat perut kau ni, aku rasa kembar ni. Alhamdulillah Zah, kembar ni. Dapat kembar kau ni, Alhamdulillah, dia kata. Jadi masa ni, si Nek Wan ni, dia tak ada rasa apa-apa. Dia cuma seronok sebabkan dia kata dia dapat anak kembar lah. Jadi lepas balik daripada rumah bidan, pada malamnya tu, si Nek Wan ceritalah dekat semua yang dia ni mengandung kembar. Jadi bila Nek Wan bagi tahu dekat semua orang, dekat husband dia, dekat Bibah dan adik-beradik dia yang lain, semua orang macam happy lah. Sebabkan apa? Sebabkan Nek Wan ni nak dapat anak kembar. Jadi Bibah sampai siapkan plan untuk bully adik kembar dia ni bila dah besar. Kau bayangkan Jadi Bibah ni pula sepatutnya anak yang paling bongsu lah, ataupun orang kata anak penghabisan lah. Kan? Jadi dia punya nakal ni lain macam sikit. Jatuh telaga, jatuh perigi tu benda dah biasa lah. Nek Wan kena hadap benda tu, boleh dikatakan setiap bulan juga. Jadi nak jadikan cerita, hari demi hari sampailah masa Nek Wan ni nak melahirkan anak. Jadi bidan yang sama sambut kelahiran anak kembar ni. Jadi pada mulanya, yang pertama Nek Wan teran, dia teran. Okey, selamat keluar anak yang pertama. Keadaan macam biasa. Jadi yang kedua ni, si bidan suruh
Si Nek Wan ni teran lagi. Dia pun teran, tapi tak ada apa-apa yang keluar. Jadi macam bidan ni macam terkejut lah, macam apa hal pula macam ni kan. So si bidan ni pegang balik perut dia. Dia pegang, dia macam cuba untuk urut kan. Dekat dalam perut Nek Wan ni kosong. Dah tak ada apa-apa. Bukan kata Nek Wan, yang menunggu dekat situ pun termasuk Tok Wan dengan Bibah semua terkejut. Sebabkan apa? Sebabkan bidan tu sendiri kata yang Nek Wan ni mengandung kembar. Tapi bila bersalin, seorang je yang keluar. Jadi pada waktu ni, pada ketika ni, si bidan ni macam cubalah untuk tenangkan Nek Wan. Termasuklah Makcik Yah. Makcik Yah ni pula, dia ni kawan baik kepada Nek Wan. Dan dia siap kata dekat Nek Wan, Zah, aku rasa ni salah bidan ni. Mungkin selama ni memang seorang je, tapi itulah kan, mungkin dia tersalah baca agaknya, dia tersalah bagi tahu kau agaknya kan. Tak apalah, alhamdulillah ni kan, comel budak ni. Allah nak bagi kau merasa lagi sekali, dia kata. Tapi guys, nak tahu tak kenapa Makcik Yah ni dikatakan kawan baik pada si Nek Wan? Sebab Makcik Yah ni lah yang ada dengan Nek Wan masa Nek Wan keguguran dulu. Dia lah yang masak untuk Nek Wan. Bawa Quran baca dekat Nek Wan dulu. Dulu Nek Wan ni asyik menangis je. Duduk kat bawah rumah siang, pagi, petang, siang, malam menangis. Tak pergi menoreh nak dekat beberapa bulan. Sebabkan apa? Sebabkan semangat dah hilang. Bukan sekali je guys. 3 kali si Nek Wan ni keguguran. Jadi anak yang ketiga yang paling sedih. Dah lahir. Dah keluar sempurna. Tapi meninggal. Meninggal. Jadi macam Nek Wan ni orang kata macam depression lah. Macam depressed, sedih dan sebagainya. Jadi kawan baik dia ni lah yang selalu temankan dia dan sebagainya. Jadi Makcik Yah ni lah yang selalu tengokkan Nek Wan. Dan juga perhatikan anak-anak Nek Wan masa pergi sekolah. Jadi guys, bila dah jadi macam ni, Makcik Yah ni orang kata memang memainkan satu peranan yang sangat-sangat penting dekat dalam keluarga diorang ni. Dan alhamdulillah Nek Wan okey dan semua dah berjalan dengan lancar dan nama pun diberikan kepada adik Bibah ni. Okey, adik Bibah ni nama dia Salihah. Dan alhamdulillah Salihah ni membesar dengan baik. Setiap kali Bibah balik daripada sekolah, dia mesti cari Salihah ni dulu. Dia tak cari benda lain, dia tak cari nasi ke mainan ke, tak ada. Dia cari Salihah ni dulu. Jadi pada waktu petang pula, dia bawa lah pula Salihah ni pergi main-main basikal. Sakat Salihah sampai kan menangis, sampai kan kena marah dengan Nek Wan. Macam itulah rutin harian si Bibah ni. Jadi pada satu hari ni, Nek Wan, dia letakkan Salihah ni dekat atas tangga bangsal. Dan Nek Wan masa tu tengah menyapu dekat bawah. Dia sapu. Jadi pada awal tu, Nek Wan dah dengar si Salihah ni macam tergelak, mengekik-ngekik gelak seorang-seorang. Jadi Nek Wan biarkan je lah. Yalah, mungkin kan kata mungkin si Salihah ni diusik dengan si Bibah ni. Tapi Nek Wan tak dengar pula suara siapa-siapa. Jadi Nek Wan biarkan je lah benda ni. Jadi bila dia dah selesai menyapu kat luar rumah tu, jadi Nek Wan naik nak ambil si Salihah nak bawa masuk rumah. Tapi guys, bagaikan nak hilang nyawa ni, bila si Nek Wan ni cuba untuk ambil Salihah ni naik rumah, dia nampak ada seekor ular bersaiz sederhana berwarna hitam, bersisik sedikit emas kebiru-biruan, dan ular tu berada dekat atas riba si Salihah ni. Dan keadaan pada waktu tu, Salihah tengah tengok ular tu tengah tengok dia kan, bertentangan mata macam tu. Yang paling gerunnya guys, si Salihah ni boleh siap pegang ular tu, ketawa-ketawa siap. Jadi si Nek Wan tak cerita banyak, menjerit sekuat hati kat rumah masa tu, panggil Tok Wan. Kebetulan pula Tok Wan masa tu cuti. Jadi pada ketika tu, parang yang ada dekat tangan Tok Wan ni, sebabkan tengah masa tu dia tengah tebas-tebas rumput dekat sekitar rumah, dia ada parang dekat tangan dia ni. Terus Tok Wan katuk kepala ular tu menggunakan parang. Sampai ular tu lembik, sampai kan orang kata dah hampir nyawa-nyawa ikan lah. Lepas tu dia pergi buangkan dekat sungai belakang rumah. Jadi masa Tok Wan buat macam tu, si Salihah ni dah mula menangis tau. Tapi tak teruk, menangis macam biasa-biasa lah. Mungkin dia ingatkan sebabkan mainan ke apa kan. Tapi sejak daripada tu, bila masuk senja je, si Salihah ni dia akan menangis sampai hilang suara. Sampai ke tengah malam, nangis je kerja. Dia menangis ni seolah-olah macam dia ni macam kena pukul teruk tau. Nak kata si Salihah ni kena patuk dengan ular tu, bila dia bawa Salihah pergi klinik dekat area kampung tu, tak ada apa-apa kesan patukan pun. Dan benda ni, dia berlarutan beberapa hari, 2-3 hari macam tu berlarutan. Jadi pada mulanya tu, semuanya ingatkan macam Salihah demam ke. Sebabkan apa? Sebabkan badan dia memang agak panas. Agaknya sebab tu lah kot dia menangis menangis tak berhenti. Itu fikiran diorang lah. Tapi bukan. Sangkaan diorang ni meleset guys. Bagi ubat pun tak jalan, bagi itu tak jalan, bagi ini tak jalan. Jadi si Tok Wan ni pun terpaksa lah panggil Ustaz Din.
Ustaz dia ni pula, dia ni adalah imam dekat kawasan kampung tu. Pandai juga ustaz dia ni, dia nak mengubat orang. Jadi ustaz dia pun dia cuba untuk baca beberapa potongan ayat Quran, ayat-ayat khusus tapi tak jalan juga. Sampailah ustaz dia ni kenalkan Tok Wan dekat kawan dia. Tapi kawan dia ni bukan beragama Islam Orang yang tak pernah dikenali dekat kawasan kampung tu. Dia ni orang Siam, menetap dekat Taiping, tapi dia sangat-sangat fasih dalam berbahasa Melayu. Jauh tau daripada Taiping tu, nak ke kampung memang sangat-sangat jauh guys. Jadi ustaz dia cakap, kita cuba ikhtiar cara lain sikit. Tapi bukanlah kita kata macam nak menduakan Allah, tidak. Cumanya cari ikhtiar jalan lain pula. So pada waktu tu, masa perubat Siam ni sampai dekat kawasan rumah, perubat Siam ni pun tak pegang. Dia tak pegang ataupun dia tak sentuh langsung si Salihah ni. Langsung tak sentuh. Dia cuma tengok je Salihah dan mulut dia tu macam terkumat kamit sikit. Seolah-olah macam tengah membacakan sesuatu. Pada waktu tu, si Salihah tu berada dekat tengah-tengah rumah. Dan semua orang berada dekat sekeliling Salihah. Yang paling terkejut sekali, perubat Siam ni, dia cakap dekat Tok Wan dengan Nek Wan macam ni. Saya tengok anak kamu ni ada kembar dia. Tapi kembar dia ni bukan manusia. Dia adalah seekor ular yang menumpang rahim isteri kamu yang dikurniakan oleh Tuhan. Jadi apabila isteri kamu melahirkan, ular tu keluar secara gaib dan tak dapat nak dilihat dengan mata kasar. Tapi umur ular tu sama seperti anak kamu Salihah. Kembar anak kamu ni sekarang, dia sedang merana kesakitan, menunggu mati aja. Dan apabila kembar sakit, maka salah seorang lagi kembar pun akan turut rasa kesakitan dia. Dan yang pastinya, kembar anak kamu tu pernah juga beberapa kali datang untuk melihat kembar dia yang ini, Salihah ni. Jadi bila perubat Siam ni cakap macam ni, dengan aku meremang. Satu rumah meremang. Saya si Nek Wan dah menangis ni. Dah menangis daripada awal lagi. Lagi-lagi bila dia tak sedar yang si ular yang datang jenguk Salihah tu berkemungkinan adalah kembar si Salihah. Entah-entah dah pernah masuk rumah pun. Cuma masa tu ialah diorang tak sedar kan. Jadi perubat Siam ni pun cakap lagi, saya sebenarnya tahu kamu yang pukul ular tu sampai separuh nyawa. Tapi bukan salah kamu. Sebab kamu pun tak tahu yang ular tu adalah kembar kepada Salihah. Tapi sebenarnya tak ada perubatan yang mampu mengubat sakit Salihah ni, melainkan temukan balik Salihah dengan kembar dia ni. Jagalah anak kalian ni sementara masih berbaki sedikit, kerana saya sangat-sangat yakin yang Salihah ni takkan lama dekat atas dunia. Apa-apa pun kita berserah kepada Tuhan dan mintalah kesembuhan kepada anak-anak kalian. Si perubat Siam ni cakap. Jadi pada ketika tu, Tok Wan memang betul-betul dah mati akal ni. Dah tak tahu nak buat apa. Sebabkan apa? Sebabkan perubat Siam tu cakap, setakat tu je yang dia boleh tolong. Daripada awal dia jejak kaki dekat rumah ni, daripada awal A sampai Z ni, dia nampak apa benda yang terjadi dekat depan mata dia melalui mata gaib dia. Cumanya dia tak dapat nak tolong sebabkan benda ni melibatkan antara nyawa manusia dan juga binatang yang menumpang rahim seorang ibu. Jadi perawat Siam tu boleh nak hidupkan balik ular tu, tapi dia takkan buat. Sebab dia hormat agama Islam. Dia akan buat jika permintaan tu datangnya daripada orang bukan beragama Islam. Dia tak nak orang Islam minta dia buat benda-benda yang mensyirikkan Tuhan. Dia sendiri. Pengubat Siam ni cakap macam tu. Dia takkan buat. Walaupun dia boleh buat, tapi dia takkan buat. Jadi guys, nak dijadikan cerita, hari bersilih ganti. Lama kelamaan, kulit Salihah ni, dia jadi macam makin bersisik tau. Makin bersisik macam seekor ular. Menangis tak henti-henti, badan Salihah lembik, sebiji macam keadaan ular yang Tok Wan ketuk tempoh hari. Demam Salihah pun tak kebah-kebah juga. Jadi bila angkatnya si Salihah ni, macam tak ada tulang, lembik badan dia ni. Masa tu semua orang dah sedih dah bila tengok keadaan si Salihah ni. Jadi pada waktu tu jugalah si Nek Wan ni sentiasa berada dekat sebelah Salihah ni. Jadi akhirnya guys, Salihah pergi meninggalkan semua orang dalam keadaan yang sangat-sangat menyayat hati. Dan bibah terdengar Nek Wan ada cakap dekat Salihah, "Anak, Mak reda. Mak minta maaf. Mak halalkan susu Mak dunia akhirat dekat Salihah. Salihah nak tinggalkan Mak reda. Tapi Mak minta satu benda. Tolong tarik Mak, cari Mak dekat syurga nanti."
Jadi pada waktu tu Mak Yah dengan Ustaz Din ni yang memainkan peranan penting pada Nek Wan dengan juga Tok Wan ni. Makcik Yah ni berulang kali cakap dekat Nek Wan, "Sudahlah Azah," dia kata. Bukan salah kamu berdua. Benda ni dah takdir. Terimalah dengan hati terbuka. Janganlah salahkan diri kita. Itulah yang si Makcik Yah ni duk ulang cakap dekat Nek Wan. Dan Ustaz Din ni pula selalu bagi air penawar pada Tok Wan dan juga Nek Wan untuk diminum oleh mereka berdua ni. Dan nak kasi pulih semangat dan sebagainya. Jadi guys, peristiwa ni dia tak tersebar dekat kampung tu sebab Makcik Yah ni bukan orang kata jenis kaki gosip ataupun dalam erti kata lain makcik bawang. Dia ni bukan orang macam tu. Jadi Makcik Yah ni cuba sedaya upaya untuk sorok daripada semua orang dan juga dia akan make sure yang orang kampung tak pandang serong pada Nek Wan. Bila orang tanya kenapa Salihah meninggal dan sebagainya, Makcik Yah akan jawab, "Oh, Salihah meninggal sebabkan demam panas." Bibah ni ataupun kakak daripada Salihah ni hanya sempat usik-usik arwah Salihah dan bermain-main basikal bersama lebih kurang dalam setahun lebih macam itulah. Dan Bibah sangat-sangat rindukan adik dia. Dan kejadian ni tak ada siapa-siapa pun yang tahu, termasuklah sepupu-sepupu diorang ni. Jadi itulah kan, bila kita dengar cerita yang agak misteri macam ni kan. Jadi saya harap tak ada komen-komen negatif tentang cerita ni. Sama ada cerita ni tipu ke rekaan semata-mata. Itu adalah cerita yang benar yang dikongsikan. Right? Dan kita menceritakan balik kepada anda semua. Okay? Dan itu adalah kisah yang pertama berkenaan dengan Salihah dan juga kembar ular dia. Okey guys, jom kita dengarkan kisah kita yang kedua. Okey, kisah seram ni dia mengenai UUM Sintok. Tetapi benda ni berkaitan dengan kolej kediaman luar kampus iaitu Kolej Bukit Kaci. Dan kisah ni berlaku pada sekitar tahun 2006 kalau tak silap. Diceritakan oleh seorang pemandu kereta Prebet Sapu kepada rakan Anjang Dolah. Jadi guys, menurut pada pemandu tu, dia dapat satu panggilan telefon daripada seorang pelajar perempuan lebih kurang dalam pukul 3.30 pagi macam tu. Yang kononnya baru sampai daripada Kuala Lumpur menaiki bas. Dan bas tu memang akan menurunkan penumpang dekat sekitar waktu tu daripada KL dekat stesen bas Changlun. Dan pelajar tu cakap dia akan tunggu Prefek Sapu tu sampai di bawah satu pohon pokok yang berhadapan dengan stesen bas. Jadi Prefek Sapu tu kenal lah dengan pelajar ni disebabkan kerap juga budak ni menggunakan khidmat dia. Dan pelajar ni juga tinggal di luar kampus iaitu di Kolej Bukit Kaci ni. Jadi orang kata macam okeylah, itu adalah passenger dia yang orang kata dah regular customer lah lebih kurang. Dah regular customer. Jadi dek kerana pemandu tu terima panggilan dalam keadaan mamai tu, jadi selepas jawab telefon apa semua, dia pun tertidur balik. Dan sedar-sedar dah pukul 4 pagi. Jadi bila dia buka mata pukul 4 pagi, ya Allah dah pukul 4 pagi kan. Dia pun terus basuh muka dia apa semua, cepat-cepat campai kunci kereta dia, terus bertolak ke stesen bas Changlun untuk jemput pelajar tu lah. Dah semestinya si pemandu teksi ni ataupun Prebet Sapu ni dah tentu-tentu rasa serba salah. Sebabkan apa? Sebabkan tertidur balik menyebabkan pelajar tu tunggu lama. Jadi bila dia sampai je dekat stesen bas Changlun guys, driver ni tengok dekat bawah pokok ni ada berdirinya seorang pelajar perempuan. Dan dia pasti yang tengah berdiri dekat bawah pokok ni lah yang telefon dia pukul 3 tadi. Jadi bila driver tu sampai dekat bahagian bawah pokok ni, dia ni pun macam tak putus-putus lah. Tak putus-putus dia macam minta maaf dekat pelajar tu, cakap dia lewat dan sebagainya, tertidur dan sebagainya, macam-macam. Dan pelajar perempuan tu dia macam angguk, tapi dia dalam keadaan tunduk lah, tapi dia angguk. Mungkin disebabkan mengantuk ataupun penat pelajar tu, jadi mungkin pelajar tu mungkin malas nak layan kot alasan pemandu Prebet Sapu ni kan. Jadi pelajar tu masuklah dekat dalam kereta tu. Masuk dalam kereta, duduk dekat sebelah pemandu pula. Jadi perjalanan dia orang ni macam biasa. Dan pelajar tu masih lagi tunduk dekat dalam kereta tu dengan rambut panjang dia tu tutup bahagian muka. Jadi pemandu ni pun macam malas lah nak kacau pelajar ni. Mungkin sebabkan budak ni mengantuk ke apa kan. Tapi bila sampai dekat pertengahan perjalanan antara kampus UUM dengan juga orang kata Kolej Bukit Kaci ni, dekat situ kawasan dia macam hutan sikit. Dan secara tiba-tiba, pelajar tu tengah macam ni, pelajar tu dongakkan kepala dia. Dia pandang ke arah pemandu tu. Lepas tu dia mula senyum. Dia senyum dengan senyuman yang sangat-sangat lebar guys. Jadi terkejut besar lah pemandu ni kan. Bila tengok muka budak ni pucat, muka budak ni pucat, berkedut. Muka budak ni pucat dan juga berkedut. Apa lagi kan? Bila dia nampak perempuan ni senyum kat dia dengan muka pucat berkedut semua, perempuan tu boleh siap gelak lagi kat dia. Dia gelak yang kata dengan satu gelakan yang sangat-sangat mengerikan lah. Macam nak tercabut jantung dia. Bila dia mengenangkan yang dia dah tersilap ambil penumpang ni. Tapi disebabkan dah nak sampai dekat kolej tersebut, dia gagahkan diri juga untuk bawa lembaga tu
untuk sampai dekat tempat destination, walaupun ada juga dekat dalam hati dia ni untuk berpatah balik. Jadi bila sampai dekat pintu masuk, pemandu tu pun macam heran. Langsung tak ada security guard yang mengawal kawasan depan ni. Dan tiba-tiba lembaga tu bersuara. Dia nak pemandu ni hantarkan dia ke tangki air besar dekat college tu. Jadi pemandu ni pun ikutkan je lah cakap dia. Tapi dia berhenti dekat blok pelajar yang berhampiran dengan tangki air tu je. Dia tak sanggup nak teruskan lagi perjalanan tu sampai dekat-dekat tangki air tu, tak. Dia berhenti berhampiran dengan tangki air. Jadi bila driver tu berhenti, dia buka pintu kereta dan dia terus berlari ke pondok pengawal. Jadi bila dia sampai dekat pondok pengawal tu, dia macam lega lah. Sebab kenapa? Memang ada pengawal dekat situ. Tapi dia heran, kenapa masa dia sampai tadi langsung tak ada pengawal kat situ. Jadi tanpa buang masa, dia pun ajaklah pengawal-pengawal ni ataupun security guard ni semua untuk teman dia pergi ke kereta dia balik. Untuk buktikan pada diorang apa benda yang dia nampak dekat dalam kereta tu tadi. Jadi pengawal dia pun teman lah dia. Teman. Dan bila sampai dekat kereta tu, si pengawal ni pun mulalah menyuluh torchlight dekat dalam kereta. Suruh torchlight dalam kereta, tak ada orang. Suruh kat bahagian depan, seat depan tak ada orang. Seat belakang tak ada orang. Abang, buka bonet jap, dia cakap. Si driver tu pun buka bonet, suluh dekat dalam bahagian bonet pun tak ada orang. Jadi nak pendekkan cerita, lepas subuh dan bila hari dah siang ni, barulah si driver tu balik ke rumah dia. Tapi masih lagi, orang kata, dalam keadaan trauma. Diganggu dengan lembaga misteri ni. Cerita yang kedua ni dia macam agak pendek sikit. Tapi seram. Seram sebabkan apa? Sebabkan dia duduk sebelah driver tu. Duduk sebelah-sebelah tu. Dia pandang muka kau. Dia senyum. Betul dia gelak. Itu seram. Okey, jom. Tanpa masa kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Okey, kisah yang ketiga ni tentang satu bilik kosong dekat tingkat 3. Jadi pada waktu tu, kemasukan pelajar tahun baru dah bermula. Jadi mula-mula macam biasalah bila dah masuk pelajar-pelajar baru ni, dia akan ada orientation dekat sekolah. Ada bagi macam briefing, kat mana surau, kat mana tandas, kat mana dan sebagainya. Jadi pada waktu tu, si Ani, Lina, Ida dan juga Sally. Okey, 4 orang kata macam best friend ni tengah lepak-lepak dekat koridor. Lepas tu diorang terpandang satu bilik, iaitu bilik di blok A tingkat 3 yang tertutup. Bilik dekat blok A tingkat 3 yang tertutup dan bilik tu adalah bilik nombor 5. Jadi ada seorang kakak sini tu pernah cakap, dia kata bilik tu memang dah ditutup sejak daripada tahun 80-an lagi. Disebabkan apa? Disebabkan diorang kata yang bilik tu dah ada penghuni tetap kat situ. Jadi si Ani tengok koridor dekat depan bilik tu macam kosong. Bilik-bilik sebelah-sebelah lain semua macam penuh. Penuh dengan kasut, dengan tuala yang berjemuran dekat bilik diorang. Tapi dekat depan bilik nombor 5, kosong, tak ada apa-apa. Jadi kisahnya guys, katakanlah korang jemur kasut dekat situ. Korang jemur kasut dekat situ dan kasut korang tu termasuk sikit ke kawasan depan bilik nombor 5 ni. Esoknya tu, kasut tu mesti akan ada dekat atas bumbung kolah mandi yang terletak dekat tengah-tengah antara 2 blok. Jadi macam sentiasa akan jadi macam tu. Tak kira lah kasut ke, tuala ke apa, termasuk sikit kat kawasan tu, besok tu memang confirm barang tu dekat atas. Jadi si Ani, Lina, Ida dengan Sally ni pula, diorang ni duduk dekat asrama blok C. Jadi pada satu hari tu, si Sally ni lalu dekat dewan makan waktu petang. Jadi kebetulan pula, ada ibu bapa macam tengah tunggu anak dia dekat dewan makan kan. Jadi selalunya ada orang dekat konti radio asrama dekat bawah tu yang akan buat pengumuman. Panggil pelajar berkenaan kalau katakan mak ayah diorang datang. Biasalah kan, diorang akan ada announcement dan sebagainya. Tapi petang tu tak ada orang. Jadi ibu bapa ni yang datang ni, diorang ni pergi minta tolong dekat Sally untuk panggilkan anak diorang. Dek, ni makcik nak minta tolong ni, boleh tak kalau panggilkan anak saya? Suruh anak saya turun cakap saya dah sampai. Cakap, Waalaikumsalam makcik. Anak makcik ni namanya siapa? Oh, anak makcik ni nama dia Nurul. Nurul, dia dekat blok A, dekat tingkat 2 bilik nombor 5. Jadi bila Sally dengar benda ni, oh, blok A tingkat 2 bilik nombor 5. Dan Sally terfikir dalam kepala otak dia, blok A tingkat 2 bilik nombor 5 adalah satu level bawah daripada bilik yang tertutup tu. Jadi macam, tak apa cik, nanti saya panggil dia. Jadi si Sally ni pun gigih lah, pergi berlari lah naik tangga. Dan tangga dekat blok A ni pula terletak di antara bilik nombor 5 dan juga bilik nombor 6. Entah macam mana si Sally ni terlajak naik ke sampai tingkat 3 menuju ke bilik 3A, menuju ke bilik nombor 5 dekat tingkat 3 ni. Masa tu Sally tak sedar. Dia macam main lari je. Tapi yang seram dia guys, bila Sally sampai dekat situ, pintu bilik tu dah terbuka pula.
Lepas tu Sally nampak macam ada budak-budak perempuan dekat dalam tu, semua tengah berkemban dengan tengah-tengah sikat-sikat rambut. Dan Sally masa tu tak terfikir langsung yang dia ni salah bilik. Jadi dia pun terus tanya macam tok tok tok, Assalamualaikum. Nurul ada tak? Dia punya mak dengan ayah dia dekat bawah, tengah tunggu kat bawah. Dan masa tu semua orang dekat dalam bilik tu semua pandang kat Sally. Dan kemudian ada salah seorang daripada budak tu jawab, Nurul, awak ni salah bilik ni, bilik dia dekat bawah. Dia cakap macam tu. Jadi Sally pun, oh ya ke? Minta maaf kan, terima kasih. Jadi terus Sally ni pun turun balik ke bawah dan panggillah budak yang nama Nurul ni untuk turun. Jadi bila tugas si Sally ni dah selesai, Sally balik ke bilik dia sambil gelak-gelak lah. Gelak-gelak sorang-sorang dan menceritakan tentang pengalaman yang memalukan. Dia ceritakan pengalaman yang memalukan yang terketuk salah bilik apa semua dan sebagainya. Jadi bila dia tengah cerita dekat kawan-kawan dia yang dah salah bilik, jadi kakak-kakak bilik dia ni pun macam terkejut. Dia kata, kau pergi bilik berapa tadi? Cakap, saya pergi bilik A35 kalau tak silap saya agak. Saya pergi A35. Tapi orang tu kata saya salah bilik. Dia suruh panggil budak tu kat bawah. Jadi saya pun turun lah. Jadi bila Sally cakap macam tu, kakak-kakak dalam bilik semua terkejut. Sally, kau ni biar betul. Kau pergi kat tingkat 3 bilik nombor 5 ni. Kan bilik tu dah kosong. Dah bertahun-tahun kosong dekat situ. Macam mana kau boleh cakap kau jumpa orang kat situ pula? Jadi bila Sally dengar cerita ni, dia macam terus menggigil. Tiba-tiba dia start menangis lah. Dan Sally pun cakap lah, patutlah kak. Saya nampak semua orang tengah sikat rambut pula panjang-panjang, tapi saya tak perasan lah pula panjang sampai mana kan. Tapi itulah kak, memang betul lah kak, dekat dalam bilik tu tak ada orang. Betul, memang tak ada orang, dia cakap. Malam tu juga si Sally ni suruh mak dengan ayah dia datang ambil. Dan tak lama lepas pada tu, si Sally dia orang kata dah serik nak duduk kat asrama, dia terus keluar daripada asrama. Pergi sekolah ulang alik, dia kata lebih sanggup. Jadi lepas pada hal ni, tersebarnya cerita si Sally ni habis kecoh lah satu sekolah. Tapi kalau nak ikutkan, benda ni tak kacau orang pun. Elok je benda tu dekat dalam bilik. Kecuali kalau lalu dekat depan bilik dia. Sebab itu bilik tu sentiasa terkunci. Dikatakan, benda ni jadi macam ni dikatakan disebabkan budak-budak bilik tu dulu pergi gatal, main spirit, orang kata macam main spirit of the coin. Tapi diorang main dalam keadaan yang sangat melampau. Mula-mula pakai shilling, lepas tu pakai darah. Diorang macam cucuk pakai pin, pakai darah pula. Masa diorang main benda tu tak nak balik. Benda tu tak nak balik. Katil-katil kena gegar, kena tarik, macam-macam lagi lah. Dan pada waktu tu diorang panggil ustaz azankan depan pintu. Tapi masa tu orang-orang yang ada dekat dalam bilik masa tu langsung tak dengar ustaz laungkan azan pun. Tapi tak tahulah macam mana tah perjanjian antara mereka, benda-benda ni dengan ustaz tadi. Pihak sekolah bersetuju untuk bilik tu dikunci dan biarkan mereka menghuni dekat dalam bilik tu. Daripada mengganggu orang lain kat luar, biarkan diorang menghuni dekat dalam tu. Jadi apparently benda tu masih lagi dekat situ, masih lagi menghuni dekat situ. Cumanya orang lain tak boleh ganggu lah. Jangan ganggu diorang. Itu je lah. So 3 cerita yang kita dah kongsikan pada malam ni. Macam mana? Okey tak cerita dia kan? Cerita yang pertama tentang kembar ular tu dia macam agak sedih sikit. Okey. Cerita yang kedua dan juga cerita yang ketiga ni memang agak seram lah kan. Cerita yang kedua tentang salah ambil orang kan. Tiba-tiba terambil orang macam muka pucat berkedut kan. Dan juga cerita yang ketiga ni berkenaan dengan bilik. Satu bilik yang terletaknya dekat college tu. Seram. Okey, saya rasa itu saja guys untuk malam ni dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Seram.